Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dina Taki bin Rosidi, nombor metrik 10DTK20F2034. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep etika dan peradaban. Pengertian etika dan peradaban. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu. Peradaban pula bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial bangsa, kemajuan sosial, kebudayaan sesuatu bangsa yang dikaitkan dengan masyarakat yang bertamadun. Ciri-ciri etika dan peradaban. Ciri-ciri etika ialah berlaku tanpa disaksikan, absolut atau mutlak, cara pandang batiniah terkait perbuatan dan perilaku manusia. Ciri-ciri peradaban pula ialah pembangunan di sesebuah kota yang lebih baik dan lebih moden, sistem pemerintahan yang lebih tertib, pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju, masyarakat yang terdiri daripada berbagai jenis pekerjaan, keahlian dan struktur sosial yang sifatnya lebih kompleks. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Harun Al-Syed Iman. Nombor metrik saya 10DTK20F2035. Hari ini saya nak membentangkan faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban, iaitu ialah sistem kepercayaan dan agama. Manusia terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai agama kepercayaan dan masing-masing. Hal ini dapat mempunyai salah faham dan boleh berlaku dalam berbagai aspek sehingga akhirnya penghinaan terhadap agama lain terjadi. Ini kerana menunjukkan sikap saling menghormati sudah berkurang di negara kita. Oleh itu, setiap individu perlu menerapkan etika dalam diri masing-masing supaya dapat memelihara kehormatan masing-masing. Agama juga pelbagai agama yang terdapat di negara kita, iaitu agama India, agama Islam, agama Buddha, agama Kristian dan lain-lain. Oleh itu, kita perlu menerapkan etika yang lebih tinggi terhadap diri kita supaya penghinaan agama dapat dikurangkan di negara kita dan kita dapat memelihara kehormatan semua agama, tidak resis antara satu sama lain. Okey. Selepas itu soalan yang seterusnya ialah kesan pengabaian adab yang berlaku sekarang, iaitu tiada tingkah laku yang baik atau tidak menggunakan tutur kata yang sopan. Contohnya pada remaja zaman sekarang yang menggunakan tutur kata yang sangat tidak elok untuk menjadikan generasi baru akan meniru mereka. Oleh itu, orang yang tidak beradab akan meninggikan suara bila berkata dengan ibu bapa. Selepas itu lahirnya anak muda yang tidak bermoral. Contohnya vandalism, buli dan cyberbully. Maksud vandalism menurut Kamus Dewan adalah satu bentuk jenayah di sisi moral. Sebarang perbuatan seperti menconteng, mengotori atau merosakkan harta benda awam dianggap sebagai vandalism. Vandalism juga dikenali sebagai gejala laku musnah, iaitu tabiat seorang membinasakan harta benda awam dan juga harta benda orang lain. Perkataan vandalism ini berasal daripada nama sebuah puak di Eropah yang dikenali sebagai vandal. Kebiasaannya, gejala vandalism ini dianggap sebagai satu bentuk jenayah. Selepas itu ialah buli. Buli juga pada zaman sekarang setelah berleluasa dalam golongan budak-budak sekolah. Buli ini bahaya, sangat berbahaya dalam pelajar yang bawah umur. Buli juga dapat membuatkan seseorang itu menjadi trauma dan malas belajar atau malas untuk pergi ke sekolah. Selepas itu ialah cyberbully. Cyberbully juga banyak terjadi di negara kita pada zaman ini. Contohnya cyberbully dalam pelbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain. Okey, selepas itu ialah soalan seterusnya ialah tidak betul ansur dan bermufakat antara masyarakat. Contohnya gaduh sama jiran, tidak tolong menolong antara satu sama lain. Ini kerana zaman sekarang manusia selalu melakukan kerja mereka sendiri sampai mereka terlupa bahawa jiran atau orang yang di sekitar kita
terlalu penting supaya sekiranya kita ingin meminta bantuan, mereka lah yang akan menolong kita. Nama saya Ong Biu Xun, batch number 10 TTK 20 F 2037. Kemudian topik saya ialah menggalau agama dalam peradaban. Definisi agama ialah agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau amaran dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut seperti agama Islam, agama Kristen, agama Buddha dan sebagainya. Pengaruh agama Islam dalam peradaban. Kemudian ini beri kesan yang berdalam dari segi akidah dan kepercayaan masyarakat Melayu ketika itu. Kemudian ini juga mentinggalkan kepercayaan aslimisme dan dinamisme serta berlahan menggalau yang dibawa oleh agama Hindu Buddha. Kemudian ini juga mengamalkan kepercayaan kehadap konsep ketuhanan. Hormat menghormati antara manusia dan mendidik beratkan soal bersamaan taraf. Kemudian tak ada lagi sistem kata seperti mana yang diamalkan saja menerima menggalau agama Hindu suatu ketika dahulu. Kemudian lepas kedatangan Islam, golongan bawahan berpeluang menerima pendidikan sama seperti golongan atasan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Tuan Faiz dan rakan-rakan kelas sekalian. Nama saya Shalvin dari kelas DTK 2A, nombor matrik 10 DTK 20F 2031. Ingin membentangkan tentang pengaruh bukan dari agama Islam dalam peradaban. Salah satu pengaruh bukan dari agama Islam dalam peradaban yang senang dikesan di negara kita adalah bahasa dan kesusasteraan yang masih wujud sehingga kini. Boleh dikatakan hampir setiap hari kita dapat mendengar pertuturan masyarakat kita serta memandang pada tulisan-tulisan yang berlainan bahasa di sekeliling kita. Bahasa-bahasa yang digunakan secara paling meluas selain bahasa Melayu, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Cina atau Mandarin, merupakan salah satu bukti pengaruh bukan dari agama Islam dalam peradaban. Bukan itu sahaja, masih terdapat ramai masyarakat yang masih berpegangan dengan agama dan kepercayaan sendiri. Sebagai contoh, masyarakat yang beragama Kristian akan mengunjungi gereja pada setiap hari Ahad. Masyarakat India pula akan berpuasa untuk seminggu sehari selepas meraihkan hari Deepavali setiap tahun. Masyarakat Cina pula tidak akan membeli sebarang kenderaan atau tanah yang berdaftar dengan nombor 4 kerana untuk mereka nombor 4 membawa musibah dan juga tidak bernasib baik. Adat cara hidup masyarakat yang berbilang kaum di negara kita juga merupakan salah satu pengaruh bukan dari agama Islam dalam peradaban. Seperti mana yang kita tahu, negara kita merupakan salah satu negara yang didiami oleh masyarakat yang berbagai agama dan bangsa. Setiap agama mempunyai adat resam dan cara hidup yang berlainan. Walau bagaimanapun, masyarakat kita yang hidup berbilang kaum saling menghormati antara satu sama lain bagi memastikan keharmonian hidup masing-masing. Misalnya, masyarakat Cina membakar colok semasa bersembayang di Tokong, manakala masyarakat India pula menyembahkan susu kepada Tuhan semasa bersembayang di kuil. Seterusnya, saya ingin membentangkan
tentang cara membina keharmonian dalam masyarakat berbilang agama di Malaysia. Cara pertama adalah dengan menganjurkan aktiviti kemasyarakatan yang berbagai dari semasa ke semasa. Aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong perlu diadakan secara berterusan kerana ia boleh menjadi platform terbaik untuk mengeratkan silaturahim, kerjasama dan amalan gaya hidup sihat. Selain itu, kita haruslah meraihkan perayaan-perayaan bersama-sama tanpa mengira bangsa dan agama. Dengan perkara sedemikian, kita dapat memahami lebih tentang adat resam dan cara hidup masyarakat yang berbilang bangsa di negara kita. Bukan itu sahaja, kita haruslah menganjurkan dan mengambil bahagian dalam Hari Komuniti Negara. Hari Komuniti adalah platform terbaik untuk mempromosi kepelbagaian warisan budaya komuniti, khususnya dari segi tarian, pakaian, makanan dan sukan tradisi. Penganjuran Hari Komuniti dapat menyemarakkan lagi semangat generasi muda untuk mengekalkan warisan budaya yang hampir pupus. Cara terakhir adalah dengan mengelakkan diskriminasi dan tidak menyentuh sensitiviti agama lain. Hal ini dapat mengelakkan kita daripada mencetuskan pergaduhan dan rusuhan antara kaum di negara kita. Ini sahaja daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.